Saya masih dapat mengawal perasaan. Datuk pun memadamkan api yang membakar sumbu lilin. Nyamuk mula menggigit cuping telinga dan muka. Dalam samar-samar senja itu, Datuk memandang wajah saya tepat-tepat. "Kita balik sajalah," kata Datuk. "Kenapa?" "Jangan banyak soalan lah, ikut cakap aku." "Tapi Tok..." "Jalan," pekik Datuk. Saya lihat wajah Datuk lain macam. Langkah Datuk cukup cepat. Saya lihat tapak kakinya bagaikan tidak menyentuh bumi. Supaya tidak ketinggalan jauh darinya, saya terpaksa berlari tanpa memandang ke kiri dan ke kanan. Kemudian saya terdengar bunyi yang ganjil dari arah belakang. Macam bunyi tapak kaki orang yang memburu saya. Bila ditoleh ke belakang, tidak ada sesuatu pun yang saya nampak, kecuali dedaunan rumput yang menutupi bumi yang runduk kena pijak. Saya terdengar bunyi suara reriang rimba yang bertali temali. Bunyinya berubah dari satu pokok ke satu pokok. Bunyinya cukuplah nyaring dan memanjang pula. Kata nenek, kalau reriang rimba berbunyi dalam bunga senja dan bunyinya tidak putus, membawa alamat ada penghuni kampung yang akan meninggalkan kampung dan tidak akan kembali hingga hari kiamat. Siapa pula yang akan mati ni? Timbul pertanyaan dalam hati kecil saya. Tentulah saja pertanyaan itu tidak akan menerima jawapan dari sesiapa. Barangkali, kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada Datuk, kemungkinan menerima jawapannya cukup cerah. Sayang, saya tidak berani bertanya padanya. Datuk terus melangkah. Saya renung ke kiri. Pokok getah berdaun lebat tertegun kaku. Saya toleh ke kanan. Pohon-pohon koko yang berbuah rapat-rapat tidak bergerak. "Tok!" Mendadak sahaja memanggil nama Datuk dalam warna senja yang kian gelap itu. Datuk berhenti. Entah macam mana sepasang mata saya tertumpu pada sepasang kakinya yang tidak memijak bumi. Saya kedutkan kening dan dahi. Belum pernah saya melihat Datuk dalam keadaan demikian. Hati saya mula ragu-ragu. Apakah saya berhadapan dengan Datuk atau dengan satu makhluk asing yang menyerupai Datuk? Bagi membuktikan apakah Datuk yang wujud di hadapan saya itu Datuk yang sebenar atau sebaliknya, saya segera menarik hujung bajunya dengan sekuat hati. Badan saya bagaikan ditarik oleh satu kuasa, menyebabkan saya terdorong ke hadapan. Bahu sebelah kanan saya menyondol pangkal belikat Datuk. Kemudian saya terasa satu hentakan yang amat kuat mengenai pangkal telinga kanan saya. Seluruh badan terasa lemah. Saya tidak mendengar apa-apa. Semuanya terasa sunyi dan sepi. Saya tidak tahu berapa lama saya berkeadaan demikian. Saya tersedar apabila badan saya digoyang oleh Datuk beberapa kali. Telinga saya diasak dengan bacaan ayat-ayat suci. Bila saya membuka mata, saya lihat Datuk tersenyum. Saya lihat Datuk Aku faham. Datuk memotong cakap saya dan menyuruh saya bangun. Suasana di sekeliling bertambah kelam. Bunyi suara burung kuang kuik cukup jelas kedengaran. Kata orang tua-tua, burung itu berbunyi dari atas kepala harimau. Ada juga yang mengatakan burung itu jadi kepala jalan kepada hantu dan syaitan. Sering berbunyi waktu senja begini dan tengah malam menjelang subuh. Saya tidak boleh bangun. Kedua belah sendi lutut saya terasa longgar. Tidak mampu menahan badan saya yang agak gemuk ini. Bunyi suara burung kuang kuik semakin dekat. Saya cemas dan saya faham kalau tidak kena caranya, saya dan Datuk akan jadi korban harimau. Kita dalam bahaya ni, Tok. Rumah Omari agak jauh, Tok. Tak apa. Sepatutnya kau tidak boleh menegur aku bila melihat aku dalam keadaan yang ganjil. Kenapa Tok tak cakap tadi? Aku terlupa. Kata Datuk dengan wajah yang kesal. Tanpa diminta, Datuk menerangkan pada saya bahawa dia terpaksa berjalan atas angin untuk menghindarkan sebarang kejadian buruk. Menurut Datuk, jarak tapak kakinya dengan bumi lebih kurang 1,5 kaki ruang yang kosong antara tapak kaki dengan bumi akan dilalui oleh angin yang boleh memisahkan kuasa jahat dari meresap ke dalam tubuhnya. Apa dia kuasa jahat tu, Tok? Tanya saya. Jin tanah ataupun jembalan tanah? Ganjil benar bunyinya. Ini dah tahyul lah ni, Tok. Kata saya sambil tersenyum. Belum pun Datuk memberikan jawapan pada pertanyaan itu, saya tercium satu bau yang agak ganjil.
Suara burung kuang kuik terdengar dari dahan pokok atas kepala. Datuk masih juga bertenang. Dia suruh saya berdiri tetapi saya tidak berdaya. Kalau aku berjalan meminjak bumi tadi, tentu sahaja aku lumpuh semua badan. Tempat ni agak keras. Dengan mendadak sahaja Datuk memberitahu saya. Datuk juga menyatakan, sekiranya saya tidak menarik bajunya, perkara itu tidak berlaku pada diri saya. Sebabnya, ketika dia berjalan tadi, semangat dan perasaannya sudah disatukan dengan semangat saya. Datuk pun memicit buku lali kanan saya. Mulutnya terkumat kamit membacakan sesuatu. Hari bertambah gelap. Bunyi reriang rimba tidak kedengaran lagi. Ternyata, usaha yang Datuk lakukan tidak dapat memberikan kejayaan. Saya tidak mampu berdiri dan saya rasa tempurung lutut saya sudah tidak wujud pada tempatnya. Kau tahu, Tamar, kenapa aku berjalan atas angin? Tak tahu. Kau perlu belajar lagi dan mengenal adat budaya dan kepercayaan nenek moyangmu yang tidak lari dari asas agama Islam. Maksud tu, manusia tidak dapat melarikan diri dari 4 unsur ini, iaitu tanah, air, api dan angin. Begitulah yang dikatakan oleh guruku. Sebab apa begitu, Tok? Kalau tak ada benda-benda ni, manusia tidak akan dapat bergerak atas alam ni. Maksud Tok, memang saya tak faham. Mudah saja. Manusia berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Air pula mesti ada dalam tubuh manusia. Api yang bermaksud darah mesti ada dalam diri manusia. Begitu juga dengan angin. Jika tidak ada angin, manusia tak akan boleh bernafas. Saya terdiam mendengar keterangan dari Datuk itu. Lalu dia menyatakan makhluk lain sama ada dari jin dan sebagainya juga bergantung pada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Pada zahirnya, engkau nampak kakiku tidak memijak bumi. Tapi dari segi kebatinannya, aku tidak terpisah dengan bumi. Seluruh panca indera bertaut rapat dengannya. Kerana itu, aku tidak boleh bercakap atau menggerakkan tubuhku. Bila bergerak, kuasa jahat akan meresap ke tubuhku. Datuk pun memberikan penjelasan. Saya mahu mengerti dan faham. Apa yang saya ragukan selama ini dengan sendirinya sudah terjawab. Datuk merenung wajah saya dengan tepat dan tajam sekali. Dari sinar matanya itu, Datuk seolah-olah berkata begini. Jangan kau tanya lagi, hai cucuku Tamar Jalis. Saya terkejut. Dari ribuan pokok sebelah kiri, seekor harimau muncul. Misainya bergerak-gerak dan dalam samar-samar senja itu, sinar matanya seakan-akan bercahaya. Kau datang ya sayang, kata Datuk. Harimau itu bergerak menghampiri Datuk. Dengan tenang, Datuk mengulurkan lengan tangan kanannya pada harimau itu. Lidah harimau yang panjang dan merah itu menjilat kulit lengan kanan, merebahkan bulu-bulu roma hitam dan lebat di tangan Datuk yang kaya dengan urat. Datuk lalu memeluk leher harimau. Dia meraba-raba misai harimau dan harimau besar itu menguap panjang. Taringnya yang tajam berwarna putih jelas kelihatan. Kau tahu aku dalam kesusahan, jadi kau datang ya? Ujar Datuk lagi. Harimau itu terus merebahkan badannya ke atas bumi, bergerak ke kanan sambil menggerak-gerakkan ekornya penuh manja. Datuk pun mengurut-urut badan harimau itu berkali-kali. Cucu aku ni sakit. Kau tolonglah jilatkan tempurung lututnya. Sebaik sahaja Datuk Besar selesai bercakap, harimau itu bangun. Harimau itu menggeliat dengan kedua belah kaki depannya mencengkam bumi. Manakala kedua belah kaki belakangnya menendang bumi, menyebabkan bahagian belakang badannya meninggi dan bahagian kepalanya rendah separas dengan bumi. Harimau itu mengaum kecil sambil membetulkan kedudukan badannya seperti asal. Kau harus membuatkan senaman macam harimau ni untuk menguatkan pinggang dan urat-urat kaki dan tangan serta belikat dari diserang lumpuh. Jadikanlah amalan ni setiap pagi dan petang ya. Kata Datuk pada saya sambil menyuruh saya melihat gerak-geri harimau tersebut. Dan harimau itu bagaikan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Datuk pada saya, lalu mengulangi perbuatannya itu sebanyak 3 kali berturut-turut. Dengan tenang, harimau itu membuka mulutnya luas-luas, lalu menjulurkan lidahnya hingga ke pangkal leher. Dengan tenang, harimau itu menghampiri saya. Apa yang saya rasai ialah rasa geli dan sejuk di bahagian kepala lutut. Bila lihat harimau itu menjilat kulit badan saya dari kepala lutut hinggalah ke buku lali. Sesekali saya terasa gigi harimau yang tajam itu berlari-lari lembut atas tempurung lutut.
Saya kira lebih kurang 3 minit harimau itu menjilat dari tempurung kepala hinggalah ke buku lali. Harimau itu terus mengaum panjang dan menghilangkan diri dalam sekelip mata. Burung kuang kuik berbunyi kembali. Datuk menyuruh saya bangun. Memang menakjubkan. Saya dapat berdiri dengan cukup baik sekali. Saya boleh melangkah dengan penuh tenaga dan kekuatan. Bagaimana? Kau dah kuat sekarang? Ya, Tok, ya, Tok. Saya dah kuat. Tiba-tiba Datuk mengikat kedua belah mata saya dengan kain hitam. Dia menyuruh saya berdiri betul-betul di sebelah kanannya. Datuk pun meletakkan tangan ke atas bahu saya. Langkah setapak ke depan dengan kaki kanan, ujar Datuk. Perintahnya itu saya patuhi. Apa yang saya alami selanjutnya ialah badan saya rasa melayang. Bunyi angin cukup kuat memukul gegendam telinga. Saya bagaikan terkhayal sejenak. Sedia. Saya terdengar suara Datuk. Serentak dengan itu saya terasa sepasang kaki saya memijak bumi. Datuk pun membuka mata. Saya dan Datuk sudah pun berada di kaki tangga rumah Omari. Dengan wajah yang tenang, Omari menjemput kami naik ke rumah. Kerana waktu maghrib hampir tiba, saya dan Datuk tergesa-gesa mandi dan mengambil wuduk. Datuk dan Omari berbual-bual di ruang tengah sementara menanti waktu isyak. Kerana Omari sudah berpisah dengan isterinya, dia hanya menyediakan untuk makan malam sekadar yang termampu olehnya. Malam itu kami makan nasi beras bukit berlaukkan ikan kembung rebus yang sudah digoreng serta sambal belacan. Makanan yang disediakan amat menyelerakan. Untungnya, kami makan sesudah menunaikan solat isyak. Kalau tidak, sudah pasti saya rasa tidak selesa untuk rukuk dan sujud. Lebih kurang pukul 10 malam, saya dan Datuk meninggalkan rumah Omari menuju ke masjid. Sebelum berangkat, Omari memberi pesan supaya berhati-hati bila tidur di dalam masjid tersebut. Menurutnya sudah banyak orang yang dicampak keluar dari masjid kerana bercakap tidak senonoh dan ikut suka hati. Omari juga menyatakan masjid itu dikawal oleh jin Islam. Berdasarkan dari keterangan itu, saya merasakan bukanlah satu perkara yang ganjil kalau masjid itu dipanggil masjid jin. Satu perkara yang tidak menyenangkan hati saya ialah untuk sampai ke masjid tersebut terpaksa melintas tanah perkuburan yang amat luas. Memang jadi kebiasaan pada diri Datuk. Dia lebih suka berjalan waktu malam tanpa membawa pelita minyak tanah ataupun lampu suluh. Sedang kami berjalan, tiba-tiba Datuk berhenti. Dia bagaikan nampak tubuh manusia bergerak dalam gelap di celah-celah batu nisannya terpacak kejap di situ. Datanglah, aku kenal awak. Sama-sama anak Adam. Nada suara Datuk cukup keras. Saya lihat Datuk menekapkan kedua belah tangannya ke pangkal leher. Saya segera merapatinya. Keluarlah, ujar Datuk lagi. Tidak ada jawapan dan tidak balas dari makhluk yang dilawan bercakap oleh Datuk. Saya dan Datuk terus tegak kaku di situ. Dalam gelap itu, saya yang rasa ada orang bergerak memintas di depan kami. Datuk melompat dengan mendadak kira-kira dalam jarak 6 kaki tingginya. Bila Datuk berdiri semula di tempat asalnya, dia sudah pun memegang pergelangan tangan seorang lelaki tua. Nyalakan lampu minyak tanah kau. Lelaki itu patuh dengan cakap Datuk. Dari cahaya lampu minyak tanah itu, jelas kelihatan wajah lelaki dalam usia 50-an. Wajahnya pucat sungguh. Dari mana kau ni? Soal Datuk. Saya menyiramkan air Yasin ke kubur yang menjerit. Kubur siapa? Anak Omari. Kau pula siapa? Saya ni Muhammad Tamat. Sayalah yang menjaga seluruh kawasan kubur ini dan saya tinggal di pondok belakang masjid tu. Bagi memastikan orang yang berkata itu manusia sebenar ataupun makhluk lain yang menjelma sebagai manusia, Datuk menggenggam sekepal tanah. Tanah itu Datuk gosokkan ke lengan lelaki itu. Datuk tersenyum. Muhammad Tamat memang manusia sebenar kerana tanah yang digosokkan ke lengannya melekat di kulit. Dan Muhammad Tamat menjerit bila tanah itu ditekan ke dalam uratnya. Datuk pun menceritakan tujuannya datang ke situ. Dengan senang hati, Muhammad Tamat sendiri memasang 3 pelita minyak tanah dalam masjid tersebut. Bila semua urusannya selesai, Muhammad Tamat pun pulang ke pondoknya. Memang ada terasa seram sejuk bila berada dalam masjid tersebut. Datuk menyuruh saya tidur di sudut masjid berhampiran dengan tingkap dan pintu. Datuk terus mayung sunat masjid. Selesai solat, Datuk terus membaca Al-Quran. Saya akhirnya terlelap. Bila saya terjaga dari tidur,
Di hadapan saya terdapat seorang tua berjanggut memakai serban dan jubah hijau. Air mukanya cukuplah bersih, bagaikan ada cahaya ketenangan di wajahnya. "Kau tidur di sana, ya nak?" katanya tenang. "Terima kasih." Saya pun bangun dan menuju ke tempat yang ditunjukkannya. Datuk terus membaca Al-Quran. Bila dilihat di kiri dan kanan Datuk, terdapat juga beberapa orang lelaki memakai serban hijau dan berjubah hijau yang penuh khusyuk mendengar Datuk membaca ayat-ayat suci. Sebarang pembacaan Datuk tersalah atau silap segera ditegur. Ruang masjid yang saya lihat terang benderang bagaikan ada lampu elektrik. Saya terus tidur dan bangun bila terdengar suara azan subuh memukul gegendang telinga. Saya segera mengambil air sembahyang. Dalam sekelip mata sahaja, saya dapati masjid itu sudah dipenuhi dengan manusia untuk solat subuh. Sebelum memulakan solat, saya bersalam dengan seorang imam. Tidak banyak perkataan yang diucapkan ketika saya berjabat salam dengannya. Dia lebih banyak membaca Allahu Akbar. Datuk saya lihat cukup tenang berhadapan dengan orang-orang yang tidak dikenali itu. Saya solat agak jauh dengan Datuk. Lepas solat, orang-orang itu bersalaman antara satu dengan yang lain. Akhirnya bersalaman dengan saya sebelum meninggalkan masjid. Pak Imam yang berbadan tegap adalah orang yang terakhir meninggalkan masjid. Bila sampai di halaman masjid, dia berpatah balik mendapatkan Datuk. "Awak ni orang baru. Ada hajat datang ke sini?" Soalnya. Memang ada hajat besar." "Apa hajatnya?" "Mahu menghilangkan suara yang menjerit dari kubur." "Dia anak dahaka. Saya juga pernah berusaha ke arah tu." "Maksud Pak Imam?" "Ada, saya tinggalkan air untuk disiramkan ke atas kuburnya. Tetapi orang yang menyiramnya tu tidak berapa sempurna." "Saya kurang fahamlah." Dia tu jarang berjemaah subuh sini. Sebagai orang Islam, ada tempat ibadat. Memang elok sembahyang berjemaah. Banyak faedahnya. Dapat mengekalkan semangat persaudaraan sesama Islam. Sembahyang seorang dengan sembahyang jemaah ni beza pahala dia, kata Pak Imam itu dengan senyum. Dia lalu meminta diri dan tetap berdoa pada Allah. Semoga niat baik Datuk itu akan berjaya. "Berusahalah untuk kebaikan ya. Tetapi apa yang harus awak ambil kira? Segala kejadian yang berlaku adalah sebagai petunjuk dari Allah untuk umat manusia di dunia." Itulah kata-katanya yang diucapkan pada Datuk dan meninggalkan kesan yang amat mendalam pada diri saya. Saya hanya dapat melihat Pak Imam melangkah 5 tapak ke hadapan di halaman masjid. Batang tubuhnya gaib dengan mendadak saja sebaik saja sampai ke arah sebatang pokok. Bila saya menoleh ke dalam masjid, saya lihat Datuk terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suasana subuh yang amat menyejukkan itu membuat saya 2-3 kali menguap panjang. Sesekali menggeliat menghilangkan rasa lenguh di badan. "Ni, kau pergi ambil Yasin. Ambil Yasin dan baca," perintah Datuk. Saya pun terus membaca Yasin dengan perlahan-lahan. Pembacaan saya sering terganggu dan tidak selancar pembacaan Datuk. Akhirnya beberapa orang kampung yang berdekatan datang solat subuh di masjid tersebut. Mereka merasa agak pelik kenapa saya dan Datuk tidak terus sama solat berjemaah bersama dengan mereka. Dari gerakan dan kedipan mata mereka membayangkan kesangsian. Agaknya mereka mengira saya dan Datuk berlainan mazhab ataupun menerima ajaran agama yang silap. Bila mereka selesai solat, Muhammad tamat menghampiri Datuk. "Kenapa tak berjemaah sekali?" tanya Muhammad tamat. "Kami dah solat jemaah." Dengan siapa?" Tadi ramai orang datang penuh masjid." Tak ni, saya bercakap dengan Pak Imam. Saya bertukar senyum dengan Bilal muda." Muhammad tamat mengerutkan keningnya. Dia termenung sejenak. Cepat-cepat dia menuju ke sudut masjid sebelah kanan dan mengambil sebotol air jernih. Dia datang pada Datuk semula. "Awak ni bermimpi agaknya." "Lah, saya bercakap benar. Air dalam botol yang awak ambil tu pun pemberian Pak Imam." "Pelik." Saya lihat muka Muhammad Tamat berubah lagi. Bibirnya digigit sekuat hati hingga menimbulkan bekas bibir sebelah bawah. "Awak ni berjemaah dengan jin." "Alhamdulillah, saya bersyukur atas kebesaran Allah." Datuk pun mendadahkan kedua belah tangannya. Orang-orang kampung pun meninggalkan masjid, begitu juga dengan Muhammad tamat. Bila matahari mula terbit di kaki langit, saya dan Datuk pun keluar untuk mandi embun. Memang di luar dugaan, dalam langkah yang punya matlamat itu, kami sampai ke bahagian belakang masjid yang berhampiran dengan kawasan perkuburan.
Lubang telinga Datuk dan saya mula diasak dengan suara orang menjerit dan menangis. Saya dan Datuk menuju ke arah bunyi suara itu. Matahari pagi mula memancarkan sinarnya yang lembut. Air embun di hujung daun yang terkena sinaran matahari nampak bermanik-manik. Burung-burung mula melompat dari dahan ke dahan sambil berkicau riang. Bila saya dan Datuk sampai ke kubur anak Omari, saya lihat Muhammad Tamat terbongkok-bongkok menyiramkan air dari dalam botol ke atas tanah kubur. Saya dan Datuk terus menghampiri Muhammad Tamat. Dia tidak mempedulikan kedatangan kami. Datuk terus duduk di bahagian kepala kubur. Datuk membacakan sesuatu. Air yang disiram oleh Muhammad Tamat habis satu botol. Muhammad Tamat pun meletakkan botol kosong itu dekat dengan batu nisan. Saya terkejut. Botol kosong itu bergerak-gerak bagaikan disentuh oleh manusia. Akhirnya botol itu hilang. Perkara tu dah jadi satu perkara yang biasa, kata Muhammad Tamat memberitahu saya yang keheranan. Suara dari dalam kubur tidak sekuat hati, tetapi saya dapat mendengar dengan jelas apa yang terkeluar dari dalam perut bumi itu. Aduh, panasnya. Ampunkan saya, Mak. Ampunkan saya. Itulah yang dapat ditangkap oleh genggaman telinga saya di pagi yang hening itu. Datuk masih membisu 1000 bahasa. Sinaran matahari yang memancar ke atas kubur cukup keras. Walaupun hari masih lagi pagi benar, saya perhatikan dengan penuh teliti. Memang terdapat kepulan asap nipis keluar dari tanah kubur. Di bahagian kaki yang berhampiran dengan batu nisan yang saya lihat tanah di situ bagaikan retak-retak kecil. Saya segera menyatakan apa yang saya lihat itu pada Datuk. Datuk menyuruh saya diam. Muhammad Tamat meninggalkan kami berdua di situ. Datuk pula terus membacakan ayat-ayat suci. Saya tetap berada di samping Datuk. Bila Datuk selesai membacakan ayat-ayat suci dan menoleh ke kiri, saya dapati Pak Imam yang berjubah hijau berdiri di sisinya. Pak Imam bersalaman dengan Datuk sambil berkata, "Dia tu anak derhaka." Pak Imam itu hilang. Suasana di tanah perkuburan terasa cukup sepi. Kicau burung tidak kedengaran. Apa yang saya alami ialah rasa seram. Bulu tengkuk saya meremang tidak menentu. Suara dari dalam kubur terus hilang. Saya dan Datuk pun pulang ke rumah Omari. Di rumah Omari, Datuk duduk di ruang tengah memakai baju dan seluar hitam kecil dengan tanjaknya sekali. Datuk merenung ke arah matahari terbit. Sebelah kanan lututnya tersusun beberapa batang pohon kayu kecil. Sebelah kiri lututnya pula terletak mangkuk putih tanpa air. Datuk bertafakur kira-kira 10 minit. Semua yang Datuk lakukan itu diperhatikan oleh Omari dan saya penuh teliti. Datuk memejamkan matanya rapat-rapat. Saya terdengar suara orang batuk. Entah dari mana datangnya pun tidak saya tahu. "Kau benar-benar mahu menolongnya?" terdengar suara gaib. "Ya, Pak Imam." "Dosanya akan hilang sesudah diampunkan oleh ibu yang melahirkannya." "Lagi, Pak Imam, dia harus juga meminta ampun pada ibu tirinya." Sebaik saja suara itu hilang, Datuk membukakan matanya. Di tangan kanan Datuk tergenggam sehelai kain yang berwarna hijau. Kain itu terus dibelitkan ke lehernya. Datuk merenung ke wajah Omari tepat-tepat. "Kau sayangkan anakmu?" tanya Datuk. Tentu." Maka berceritalah Omari bahawa anaknya itu pernah menendang dan memaki ibunya sesuka hati. Malah pernah melukakan perasaan ibunya yang melarang dia bercampur gaul dengan budak-budak nakal. Larangan itu tidak dipedulikan oleh anaknya. Akhirnya anak itu terlibat dengan kumpulan penghisap ganja dan jadi peminat ekor 3 nombor. Untuk makluman semua, saya pun baru tahu ni. Masa itu judi 4 nombor masih belum ada. Baik, kita teruskan. "Anak saya tu dia buat kerja-kerja syirik, menyembah pokok, pergi ke kubur lama, menurun nombor ekor," kata Omari dengan wajah yang amat muram. Datuk hanya mendengar dengan penuh teliti. Omari juga menyatakan ibunya menentang perbuatan itu hinggalah timbul pertengkaran. Anaknya tidak dapat mengawal perasaan lalu memaki ibunya sendiri. 3 bulan lepas peristiwa itu, Omari pula bercerai dengan isterinya lalu berkahwin lagi. Anak saya akhirnya bengkak kaki dan tak boleh berjalan. Isteri kedua saya merawatnya. Masa merawat itulah anak saya membaling isteri muda dengan kayu hinggalah dahinya luka. Isteri muda saya meninggalkan saya. "Lepas tu apa yang terjadi?" tanya Datuk.
Anak saya dimasukkan ke hospital Batu Pahat dan meninggal dunia. Awak ni yang sebenarnya terlalu memanjakan anak. Cungkil Datuk lagi. Memang, dialah satu-satunya anak saya. Suara Omari tersekat-sekat dan menangis. Setelah mengadakan perundingan dengan Omari, Datuk berusaha mencari isteri tuanya. Akhirnya, isteri tua Omari ditemui di Pontian dan sudah bernikah dengan saudara berketurunan Pakistan. Datuk membawa isteri tua ke rumah Omari. Isteri muda tidak dapat ditemui menurut beberapa orang kampung di situ. Isteri muda Omari sudah pulang ke kampung halamannya iaitu di Tanjung Balai, Indonesia. Semua peristiwa yang terjadi diceritakan oleh Datuk pada isteri tua Omari. Perempuan itu menangis tersedu-sedu. Hatinya terasa pilu atas perbuatan bekas suaminya yang tidak memberitahu tentang kematian anaknya. Malam itu, saya dan Datuk tidur ke masjid jin lagi sekali. Kali ini kami datang ke masjid agak lewat. Kira-kira pukul 1 tengah malam. Kedatangan kami disambut oleh Pak Imam berjubah hitam di muka pintu masjid. Kau sudah jumpa emaknya? Tanya imam itu. Ya, Pak Imam. Mana dia? Dia ada dekat rumah adik Omari. Kita ke sana. Jawab Pak Imam berjubah hijau. Oh, di sini dia ada kesilapan typing. Yang tadi saya kata Pak Imam berjubah hitam di muka pintu masjid. Sebenarnya berjubah hijau. Maaf ya, baik kita teruskan. Kami pun menuju ke rumah adik Omari. Pak Imam tetap berada di antara saya dengan Datuk. Suatu perkara ganjil yang saya alami. Orang lain tidak dapat memandang tubuh Pak Imam. Mereka hanya mendengar suaranya sahaja. Sedangkan saya dan Datuk dapat melihat gerak-gerik Pak Imam. Pak Imam melakukan sembahyang 2 rakaat di rumah adik Omari. Kemudian dia mengajak Datuk dan saya membaca surah Yasin hingga subuh. Sebelum matahari terbit, Pak Imam itu memberi sebotol air jernih kepada Datuk. Kau ajak ibunya ke kubur pada sebelah pagi. Suruh dia siramkan air ini atas tanah kubur itu dan suruh dia baca ayat ini. Pak Imam memberitahu pada Datuk sambil menyerahkan sehelai kertas yang bertulis Jawi. Lagi Pak Imam? Sesudah selesai semuanya, ibunya harus melakukan sembahyang tahajud tengah malam, minta Allah mengampunkan dosa anaknya. Tetapi, dia terlebih dulu dengan hati yang suci, mesti mengampunkan perbuatan anaknya itu terhadapnya. Janda Omari dan iparnya termangu-mangu mendengar suara gaib itu. Mereka hanya nampak sekilas pandang bentuk tubuh imam yang berjubah hijau waktu berdiri di muka tangga sebelum menghilangkan diri dari kami semua. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula hingga habis. Jangan lupa untuk next episode lagi ya. Terima kasih dan Assalamualaikum.